Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi washabihi ajmain. Forum kita pada hari ini adalah berkaitan dengan salah satu isu yang melanda media sosial, iaitu adalah penyebaran berita palsu. Sebelum saya menerangkan tentang tajuk kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan para panel pada hari ini yang terdiri daripada pelajar Universiti Sultan Azlan Shah atau singkatannya USAS. Panel kita yang pertama adalah Muhammad Bilal bin Salahuddin, dan panel kedua adalah Muhammad Ashraf bin Abdul Syukur, dan panel ketiga adalah Muhammad Amirul Akmal bin Abdul Razak. Ahli panel yang dirahmati Allah sekalian, segala puji bagi Allah yang telah memberikan keizinan dan rahmat-Nya sehingga kita dapat menjalankan forum kita di atas talian pada hari ini, dan semoga kita diperoleh manfaat daripada pembincangan pada hari ini. Rakan yang dihormati, izinkan saya menerangkan sedikit berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Pada masa kini, sebagaimana yang kita boleh lihat, teknologi telah melalui fasa perkembangan yang sangat menakjubkan. Oleh itu, terdapat banyak kelebihan yang kita boleh lihat dan kita kecapi seiring dengan perkembangan teknologi. Salah satu manfaat yang kita boleh lihat adalah platform forum kita pada hari ini, iaitu Zoom, yang mana sekarang kita tengah guna, yang mana merupakan salah satu daripada perkembangan teknologi yang kita dapat gunakan. Di samping berlakunya perkembangan teknologi, terdapat beberapa kelompok ataupun pihak yang telah menyalahgunakan kelebihan yang kita perolehi dan menjadikan ia salah satu daripada keburukan teknologi itu sendiri. Salah satunya adalah tajuk kita hari ini, iaitu penyebaran berita palsu. Ingin saya mengatakan sedikit pengertian terhadap tajuk kita pada hari ini. Poin yang pertama adalah palsu, atau nama lainnya adalah tidak benar ataupun curang. Pengertian bagi perkataan tersebut adalah mengubah sesuatu fakta atau dengan niat bagi menukarkan sudut persepsi manusia. Sebagaimana yang kita boleh lihat, pengertian bagi palsu ataupun tidak benar itu sendiri, dia menunjukkan kepada suatu keadaan yang membawa ke arah negatif. Oleh kerana itu, kita digalakkan agar tidak mengamalkan sikap negatif dalam kehidupan kita, kerana ia akan memberi sedikit kesan ataupun banyak. Okay. Poin yang kedua adalah berita palsu. Apakah yang dimasukkan dengan berita palsu itu sendiri? Berita palsu adalah sejenis propaganda yang berkaitan dengan maklumat palsu ataupun rekaan di dalam media sosial yang bertujuan bagi mengaibkan ataupun merosakkan imej sesuatu pihak bagi mendapatkan sesuatu keuntungan. Berita palsu ini juga adalah merupakan salah satu daripada sikap buruk yang kita perlu jauhi daripada kehidupan kita, kerana ia memberi kesan kepada kehidupan orang lain daripada segi moral dan etika. Rakan-rakan sekalian, sebagai mana penjelasan saya terhadap pengertian ataupun takrif topik kita pada hari ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama daripada majlis forum kita. Itu, apakah sebenarnya faktor timbulnya isu penyebaran berita palsu? Bagi menjawab soalan pertama ini, izinkan saya mengajukan soalan ini kepada ahli panel pertama, iaitu saudara Muhammad Bilal. Silakan saudara. Terima kasih saudara moderator yang saya raikan, yang saya kasihi Tuan Musharraf, yang saya raikan rakan-rakan sekalian yang saya hormati, barisan-barisan panel dan moderator. InsyaAllah tak ambil masa yang panjang, sekadar membuat sedikit ringkasan ataupun menjawab dengan isi yang padat. Terima kasih kepada Tuan Moderator, cakap tu dah macam ahli panel. Mana tukar awak maksudnya? Jangan. Okay. Kita tengok pada faktor timbulnya isu berkenaan dengan penyebaran berita palsu ini adalah kurangnya siwik di kalangan masyarakat. Maksudnya di sini kita tengok platform yang paling jelas yang kita boleh tengok yang sekarang ni ialah di kita punya media sosial, yang mana paling banyaklah penyebaran berita palsu berlaku contohnya di Facebook dan Instagram.
yang mana hampir yang telah tertubuhnya sebuah jabatan yang tak didaftarkan, itu Jabatan Netizen Malaysia, yang hari ini boleh tahan lah, yang boleh dikatakan ramai juga lah yang graduate daripada universiti Facebook dan Instagram. Kita tengok sampai kita tengok terlalu banyak konklusi yang telah dibuat ataupun mana kata kat sini suka nak menjadi orang yang pandai. Ini adalah faktor utama tersebarnya berita palsu, sehingga kan tak ada satu pun anggota kita boleh limitkan. Jadi mungkin panel yang akan bercakap berkenaan dengan langkah pencegahan boleh mengupaskan soal ini. Mungkin ada akta-akta yang boleh digunakan untuk digunakan supaya mengehadkan supaya tak boleh sebarangan orang untuk mengeluarkan statement. Di sini apabila faktor yang seterusnya ialah mungkin ada segelintir golongan yang suka mengambil kesempatan lah. Mana kata dia nak naikkan nama dia, nak naikkan dia punya publicity dia sebarkan berita palsu. Jadi sepatutnya benda-benda sini tak berlaku lah. Kenapa? Kita Malaysia sebuah negara yang terkenal dengan sifat yang lemah lembutnya, dengan baik hatinya. Jadi jarang-jaranglah kita Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang menipu ataupun suka menyebarkan berita-berita yang tidak betul ni. Seterusnya ialah faktor seterusnya ialah kita lihat, kita memandang kepada tokoh utama cerita. Yang ni menjadi masalah juga. Contohnya seorang ni cakap, Ali cakap kepada Abu, hari ni aku makan nasi. Tapi bila sampai kepada orang yang ke-10 dia jadi Ali makan babi. Macam tu lebih kurang contohnya lah. Jadi maksudnya cerita ni kita jangan tekuk tambah. Jadi bila kata keluar macam tu, kita cakap macam tu je. Jadi disebabkan nak jadi doktor, nak jadi pensyarah dan sebagainya, maka berlakulah pertambahan fakta dan input-input yang tidak sepatutnya berlakulah. Kemudian jika dilihat juga orang yang menyebarkan berita palsu ni, dia sebenarnya sedang mencari perhatian. Saya rasakan orang ni dia sebenarnya kurang kasih sayang lah, kurang kasih sayang. Dan bagi saya orang sini dia perlu kepada dia tak boleh hidup single lah. Dia jangan jadi jomblo, dia kena kahwin cepat. Okey. Seterusnya kita tengok pula berita palsu ni dia kenapa tersebar. Dia seolah-olah dia seseorang individu ni dia mungkin berunsurkan politik, perniagaan dan sebagainya. Dan benda-benda penyebaran berita palsu ni dia sangat-sangat isu yang sangat-sangat perlu dikupas dengan lebih jelas lah. Kalau nak kata kita hari ni kalau nak kupas isu ni agak kurang masa yang singkat ni, sekadar ringkasan ni lah. Jadi kita tengok juga apa ni, kenapa yang boleh jadi macam ni ialah kita rasa kita tahu semuanya. Bila kalau kita tengok di Facebook tu, kita boleh tengok ramai-ramai orang yang cuba jadi doktor, pakar-pakar kontroversi, lepas tu mana kata dia mereka cerita supaya meraih perhatian lah. Jadi benda-benda macam ni kita kena take note lah. Sepatutnya benda-benda ni kita tak boleh berlaku. Sepatutnya perkara-perkara sebegini kita kena bagi kepada orang-orang yang ada kelayakan dalam bidang tersebut supaya bercakap berkenaan dengan hal ini. Jadi faktor di sini banyak orang nak cakap, tapi yang paling ketara sekali kita tengok kita hidup di zaman yang serba teknologi yang canggih. Jadi platform media sosial ini memang sangat-sangat memberi kesan yang sangat berat lah. Nak pula kita negara pula dilanda dengan wabak jangkit COVID-19 kan. COVID-19 jadi mudahlah kalau orang kata kalau kata hari ni kes 100 je, tapi ada pula pergi tambah sampai 5,000. Lepas tu yang terbaru suntik vaksin, apa yang kena suntik tu tak mati, tapi yang dia cakap tu dah mati dah. Padahal orang tu sihat lagi atas katil. Jadi benda macam ni kita perlukan tapisan supaya tak berlaku lah benda macam ni. Sebab apa dia punya efek dia tu sangat besar lah. Sebab apa kita kalau boleh kita nak bina sebuah tamadun ni, di tamadun yang berkualiti, yang gemilang, yang cemerlang. Jadi saya simpulkan di sini sedikit je. Contohnya sebuah tamadun itu bila ada berita palsu yang membunuh imej negara. Jadi saya rasa sekadar itu saja perkongsian saya. Kalau kata ada kesilapan fakta dan sebagainya, saya mohon teguran.
Jadi saya menyebut kembalikan kepada Tuan Moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada penerangan yang dilakukan oleh Saudara Bilal adalah sangat menarik dan terperinci. Izinkan saya sedikit membuat rumusan terhadap penerangan ahli panel pertama. Sebagaimana yang kita boleh ambil daripada penerangan tadi, penyebaran berita palsu yang diakibatkan oleh mungkin ingin menaikkan nama ataupun kurang kasih sayang. Mungkin dengan kahwin awal mungkin dapat membendung perkara-perkara ini daripada yang terjadi. So, kita pun kena mengambil peranan yang lebih penting daripada ibu bapa memberi kebenaran kepada anak-anak agar boleh kahwin awal. Okay. Dengan selain itu, kita juga perlu mengambil perkara ini dengan serius terhadap isu tersebut. So, kita kenalah saling-saling sama-sama membantu. Okay, seterusnya adalah soalan kedua yang berkaitan dengan apakah langkah-langkah yang terbaik dalam mencegah isu penyebaran berita palsu. Bagi menjawab soalan ini, izinkan saya mengajukan soalan ini kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Saudara Muhammad Ashraf bin Abdul Syukur. Silakan saudara. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sahabat saya, Tuan Moderator, yang telah mengajukan soalan itu tadi. Baiklah, sebagaimana faktor yang telah dibahaskan sebentar tadi, insyaAllah saya akan berikan pula langkah pencegahan kepada penyebaran berita palsu ini. Baiklah, antara langkah yang boleh saya berikan pada hari ini ialah yang pertama, kita mestilah menyemak ataupun meneliti sesuatu berita itu dengan cara bertabayun. Tabayun itu bermakna kita tidak menerima sesuatu itu secara bulat-bulat. Kita mestilah meneliti satu berita itu daripada segenap sisi lah. Kita kena tahu siapa yang memberikan berita itu, kita kena tengok kepada siapa berita itu ditujukan. Macam itu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Poin dalam ayat ini adalah kalimah fatabayyanu, iaitu selidikilah satu perkara itu supaya kaum tidak terkena perkara yang buruk. Itu poin yang pertama, iaitu semak satu berita itu dengan cara bertabayun. Poin yang kedua yang saya boleh berikan pada hari ini ialah iaitu kita tidak menerima sesuatu berita daripada orang yang fasik ataupun orang yang kita tak ketahui. Contohnya, kita tengok dekat Facebook ataupun laman media sosial lain, dia menggunakan platform Malaysia tu dengan meletakkan fake account. Fake account ni maknanya dia bukan orang yang sebenar, dia hanya berselindung di balik satu nama dan menyebarkan berita-berita yang tidak betul. Apabila kita mempercayai cerita daripada laman sesawang ini ataupun fake account ini dan kita menyebarkan kepada orang lain, justru perkara itu akan menyebabkan orang ramai akan mempercayai berita tersebut kerana berita tersebut mempunyai unsur-unsur yang sensasi, unsur-unsur yang orang kata ini berita panas ni, macam itulah. Itu bukan poin yang kedua yang boleh saya berikan kepada sahabat-sahabat. Okey, seterusnya poin yang ketiga adalah kita mestilah tidak mudah untuk menyebarkan suatu perkara itu ataupun satu berita itu sekiranya berita itu terlibat ataupun berkaitan dengan aib ataupun berkaitan dengan perilaku ataupun ciri-ciri orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW
telah bersabda, la yasturu 'abdan 'abdan la yastur 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Maksudnya, tidaklah seseorang hamba menutup aib hamba yang lain, melainkan Allah tutup aib hamba yang pertama tadi di hari kiamat. Okay. Alhamdulillah, itu merupakan poin yang ketiga yang dapat saya berikan. Jadi sekiranya kita menyebarkan ataupun kita menjadi penyumbang kepada penyebaran berita palsu ini, Akta di Malaysia telah memperuntukkan ianya merupakan sebuah kesalahan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kalau kita didapati bersalah, kita akan dikenakan denda saman tidak lebih RM50,000 dan juga mungkin akan dipenjara tak lebih setahun ataupun kedua-duanya sekali, insya-Allah. Okay, sekian daripada saya kembalikan kepada saudara moderator. Okay, sekian, terima kasih terhadap penerangan ahli panel kedua yang panjang lebar terhadap langkah bagi mengatasi penyebaran berita palsu. Bagaimana langkah yang dinyatakan oleh panel kedua, iaitu dengan kita mendengar dengan daripada perkara-perkara yang tidak pasti. Contohnya daripada grup makcik-makcik bawang bersatu. Itu adalah grup yang sangat-sangat dilarang yang untuk kita ambil fakta daripada grup tersebut. Selain itu, kita hendaklah memfokuskan agar kita tidaklah mengaibkan ataupun menyebarkan perkara-perkara yang pasti tidak baik kepada suatu pihak. Hal ini terkait dengan slogan di negara kita, iaitu tidak pasti, jangan kongsi. Oleh itu, soalan seterusnya, apakah kesan penyebaran berita palsu terhadap masyarakat dan negara? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan ini kepada ahli panel kita yang ketiga, iaitu saudara Muhammad Amirul Akbar. Silakan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator kerana mengizinkan saya untuk memberi penerangan sedikit sebanyak berkenaan kesan penyebaran berita palsu terhadap masyarakat dan negara. Baik, di sini saya ada kumpulkan beberapa kesan penyebaran berita palsu terhadap masyarakat. Antaranya ialah penyebaran berita palsu ni akan menyebabkan akan mencetuskan kebimbangan dan menjejaskan keselamatan diri lah semestinya terhadap masyarakat. Ini kerana seperti kita tengok sekarang, kita sekarang dalam musim COVID ni banyak berita-berita palsu. Kalau kita tengok dekat media sosial lah terutamanya, banyak kalau kita tengok ada yang cakap pasal cuti PKP, negeri ni PKP, negeri ni KPP apa semua tu. Lepas tu dia akan mencetuskan kebimbangan lah untuk penduduk setempat tu. Macam disebabkan berita palsu ni berlakunya, kita tengok dekat waktu baru-baru PKP dulu ada buat panic buying. Jelas sebab semua orang jadi panik lah dengan berita tu, sebab orang takut macam terputus bekalan makanan ke apa kan. Lepas tu berita palsu ni juga akan menjejaskan keselamatan diri orang yang menyebarkan tu jugalah. Kalau macam sekarang ni kita berita palsu ni banyak tersebar dalam media sosial. So bila seseorang tu dia sebarkan berita palsu dekat media sosial, dan benda tu sekarang dunia ni di hujung jari, orang kata kan. Nak cari apa semua dapat. Tapi sahih tak sahih kita tak tahu. Sebab tu kita kena cakna pasal berita-berita sekarang lah. Okay, lepas tu keselamatan diri ni dia akan
menyebabkan seorang tu macam orang kecam dia kalau macam dalam media sosial kan. Orang akan kecam dia, cakap itu ini kan. Bila dah campaign dia buat berita palsu, lepas tu pihak-pihak berkuasa pun akan ambil tindakan lah, akan carilah dia. Itulah maksudnya kalau kita sebarkan berita palsu ni, kita sebenarnya meletakkan diri kita dalam bahaya. Lepas tu antara sebab lainnya akan mencetuskan pergaduhan lah dalam masyarakat. Sebab berlakunya fitnah-fitnah dalam media sosial sepatutnya terutamanya. Lepas tu masyarakat yang segelintir masyarakat kita ni hanya akan baca, kalau kita tengok orang dekat media sosial ni, boleh kata ramai yang baca kadar tajuk je. Kadar tajuk je dia baca. Isi-isinya tu dia tak baca penuh pun. Ada yang baca, mungkin ada yang baca tapi tak baca secara keseluruhan. So dengan berlakunya perkara tu akan menyebabkan perkara-perkara tu dia ambil serius lah orang, maksudnya masyarakat akan ambil serius benda tu walaupun benda tu satu benda yang palsu. Lepas tu poin keduanya iaitu kesan terhadap negara. Dia akan mencetuskan kebimbangan. Maksudnya macam mana? Dia akan menjejaskan ekonomi negara lah. Maksudnya kalau macam dalam dunia bisnes, orang nak bisnes ni macam-macam dia boleh buat sebab dia ada duit. Dia akan dia boleh buruk-burukkan orang lain, bisnes yang lain, dia boleh burukkan dengan cara ni lah, dia sebarkan berita palsu ni. Lepas tu bila dah tersebarnya berita palsu ni, rosak perniagaan orang tu. So dia akan menyebabkan ekonomi negara kita ni makin merundum. Lepas tu kalau dalam media sosial ni kita tengok bila berlaku penyebaran berita palsu ni, dia akan menyebabkan satu jenayah, iaitu jenayah bully cyber. Yang dipanggil bully cyber. Kalau kita tengok macam sebelum ni, baru-baru ni, kes pasal si Niloufar yang diklaim pasal Muslim friendly. Kan ramai yang kecam dia. Orang kata ramai kecam dia. Orang ramai lah kecam dia. Cakap kau ni menggunakan agama kan. Walaupun kau baguslah. Maksudnya dia macam nak keluarkan produk Muslim lah macam tu kan. Lepas tu tapi yang jadi masalahnya bila dia cakap slipper tu Muslim friendly. Itu yang akan menyebabkan ramai yang kecam dia. Macam tu lah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Amirul Akmal terhadap penerangan yang begitu manfaat buat kami semua, iaitu berkaitan dengan kesan terhadap penyebaran berita palsu. Penerangan ini menunjukkan kesan yang sangat penyebaran berita palsu ini akan sangat memberikan kesan daripada segi pihak masyarakat ataupun negara. Sebagaimana kita tengok mencetuskan kebimbangan antara masyarakat. Contohnya tersebarnya berita vaksin yang membunuh lah, padahal itu hanya sekadar tajuk. Tapi padahal itu merupakan berita palsu walaupun tiada kaitan dengan vaksin COVID-19. Selain itu juga banyak langkah yang kita boleh ambil daripada pembentangan tadi. Contohnya jangan hanya membaca tajuk sahaja. Ia menunjukkan sebahagian rakyat Malaysia kita hanya sekadar membaca tajuk lepas tu membuat kesimpulan walaupun tiada kaitan dengan apa yang dikatakan dalam tajuk tersebut. Okey. Terusnya, demikian tadi perbincangan kita yang sangat menarik dan kita sebagai pelajar juga perlu mengambil tindakan dalam menangani masalah di media sosial ini. Mana kita boleh tengok kesan-kesan dan langkah-langkah yang disebut sebentar tadi. Terusnya, kita akan melanjutkan kepada pembicaraan kita ini pusingan kita yang kedua. Pusingan yang kedua adalah merupakan ulasan yang akan dibuat oleh ketua panel pada hari ini, iaitu Saudara Muhammad Bilal kan, kalau tak silap. Okey, demikian. Okey, dijemput Saudara Muhammad Bilal dalam membuat ulasan terhadap forum kita pada hari ini.
Terima kasih kepada saudara Tuan Moderator memandangkan kita ketutupan masa, jadi saya buat sedikit rumusan atau ulasan berkenaan dengan forum pada hari ini. Alhamdulillah kita telah membincangkan faktor, langkah pencegahan dan juga kesan. Jadi apa yang kita boleh rumuskan di sini ialah pentingnya kita untuk tabayun apa yang disampaikan oleh saudara Ashraf tadi berkenaan dengan selidik dulu sebelum kita menyampaikan apa-apa berita. Kemudian kita perlu kepada membaca ataupun terlebih dahulu sebelum kita menyebarkan berita. Dan seterusnya ialah kita dalam fasa membina sebuah negara di mana kita baru jatuh disebabkan wabak yang melanda negara kita. Jadi perlulah kita berwaspada ataupun berhati-hati dalam membuat kenyataan ataupun menyampaikan berita kepada orang lain. Seterusnya ialah tidak perlu kepada tekuk tambah dalam berita supaya kita tidak mengeruhkan lagi keadaan yang kian tersebut yang semakin mengeruh ini, supaya kita dapat membina sebuah negara yang orang kata maju ke depan, membina masyarakat yang bertamadun, yang punya identiti yang khas, yang mana kita Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang masyarakatnya yang sangat baik, sopan santun dan sebagainya. Jadi saya rasa sekadar itu saja saya punya ulasan pada hari ini. Terima kasih kepada barisan panel dan Tuan Moderator kerana sudi menjemput saya ataupun hari ini berkongsi pandangan. Moga-moga memberi manfaat kepada sidang pendengar. Saya mohon kemaafan adanya sekiranya tersalah bahasa, terkasar bahasa dan sebagainya. Saya mohon teguran. Jadi sekadar itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, demikian terhadap rumusan yang dilakukan oleh ketua panel iaitu saudara Muhammad Milad. Konklusinya, kita sebagai generasi muda perlu mengambil tindakan dan mengambil serius terhadap isu penyebaran berita palsu ini. Kita juga boleh mengurangkan berlakunya isu ini dengan memfokuskan terhadap faktor-faktor yang telah dibentangkan sebentar tadi. Selain itu, langkah-langkah sebagai pelajar, kita juga boleh mengambil langkah-langkah yang telah diberikan sebentar tadi dalam membendung dan menjaga kita daripada berlakunya penyebaran berita palsu. Terima kasih diucapkan kepada para panel pada hari ini sudi mengkongsikan buah fikiran mereka terhadap tajuk kita pada hari ini. Semoga forum ini memberi manfaat kepada kita bersama dan selanjutnya membantu dan menangani perkara tersebut agar tidak tersebar. Izinkan saya menutup forum kita pada hari ini dengan sangkap pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada perkara yang salah, jangan lupa berkongsi dengan kami. Okay, sekian. Terima kasih.